Kalau hak tu kita tengok situ nampaklah ada dalam hadis ni perkataan nafs tu juga. Sebab itulah dia memuji nafsahu, dirinya. Jadi nafsahu di sini tak ada hak lain dah, itu dah dia diri. Jadi nafs tu apa dia? Dirinya. Begitu. Lepas tu dia mari hadis Abu Hurairah, riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, bila Allah Subhanahu taala menjadikan makhluk ni, dia tulis dalam kitab dia. Dia tulis dalam kitab dia, wa huwa yaktubu ala nafsihi. Yani sebagai ataupun dalam keadaan dia menjamin. Itu makna kata yaktubu ala nafsihi. Asal makna dia mewajibkan ke atas dirinya. Memestikan ke atas dirinya. Kalau kita kata wajib begitu, jadi orang akan kata pula jadi macam Mu'tazilah pula lagu tu. Jadi makna jamin lah. Allah Subhanahu Wa Taala tulis dalam kitabnya dalam keadaan dia jamin. Jadi dan suratan itu, apa yang ditulis itu terletak indahu, di sisinya, alal arsy, atas arash. Gapo dia hak tulisan, inna rahmati taghlibu ghadabi. Jadi hak tadilah, iaitu dia sebut yaktubu ala nafsihi. Jadi perkataan nafs itu digunakan untuknya. Dalam hadis ni ada sebut wa huwa yaktubu ala nafsihi. Jadi perkataan nafs ini digunakan untuk diri dia, dan dia jamin, dia tentukan atas dirinya. Begitu. Yakni dia jamin. Walau bagaimanapun dia guna perkataan nafs, itulah hak Tuhan naknya. Lepas tu dia tulis ni, kita kalau kitab ni dia kena pusing, dia tulis kot ni pula. Dia tulis kot ni. Indah, surat itu terletak di sisinya, di atas arash. Jadi di sisi itu, indah tu kata dia tidak boleh dipakai dengan makna hakikatnya, makna sebenarnya. Makna kalau kita kata indah tu makna dekat, di sisi itu tepi lah, dekat lah. Jadi kalau kita kata surat tu duduk tepi dia, dekat dia, dekat tu dengan makna dekat, supaya kita faham, tak boleh sedia. Sebab ini termasuk dalam sifat ajsam, sifat jisim. Kalau kata ni kitab ni dekat dengan kitab ni, sama-sama jisim kan. Jadi ini isyarat kepada kepada ilmu dia itulah, di sisinya itu. Terletak di sisinya. Jadi indah itu dengan makna di sisi itu, pada ilmu dia, pada ilmu dia. Alal arsy, di atas arash. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Hak tulisannya, hak yang ditulisnya, rahmat aku mengatasi ataupun melebihi kemurkaanku. Jadi kalau Tuhan ni murka juga, dia beri rahmat juga, hak mana hak lebih? Hak mana hak lebih? Rahmat ke murka? Jadi jawabnya rahmat itu mengatasi kemurkaan dia. Kalau dia murka setara mana pun, rahmat dia tu akan mengatasinya. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Daripada sinilah mana setengah-setengah ulama tu dia mengatakan bahawa semua manusia ni hak kafir pula, suk masuk surga juga. Sebab apa? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Kalau tidak benar, tidak mengatasi, maknanya murka tu maknanya ada sama.
Sedangkan rahmat dia tu mengatasi, mengalahkan kemurkaanku. Itu dia. Ada juga yang berpendapat begitu. Jadi salah satu pegangan mereka nya hadis ni lah. Hadis ni. Walaupun jumhur ulama tidak kata begitu. Tidak kata begitu. Kafir tu keadaan neraka lah. Begitu. Tetapi ada juga yang mengatakan hak ni, dia pegang hak ni. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Jadi wa huwa yaktubu ala nafsihi, hak tu hak Imam Bukhari naknya. Hak tu ya. Lepas itu riwayat daripada Abi Hurairah, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Bila kata Allah berfirman ni maknanya hadis ni hadis qudsi. Ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku mengikut anggapan hamba-Ku terhadap. Aku mengikut anggapan hamba-Ku terhadap. Ataupun zan itu dengan makna percaya boleh juga. Aku mengikut kepercayaan hamba-Ku terhadapku. Bukan zan di sini dengan makna berat sangka. Berat sangka. Berat balik ia daripada tidak. Bukan dengan makna lagu tu sini. Sebabnya kalau dalam fiqh tu zan tu makna gitulah. Zan tu maknanya berat balik hak ni. Misalnya daripada hak ni. Itu zan, dan bukan. Hak ni dengan makna kepercayaan ataupun anggapan. Dan aku bersamanya. Di sini mana bersamanya. Bukan bersama pada tempat dia duduk tu, dia duduk situ juga. Tak. Ana ma'ahu. Sebab itu dalam kitab kita ni, bil ilmi. Aku bersamanya dengan ilmuku. Maknanya supaya dengan duduk dekat lah ilmu dia tu. Supaya dengan kan, kalau duduk dekat kan kita tahu segala-galanya cerita orang tu bila kita duduk dekat. Jadi Tuhan tu tidak berjisim duduk dekat kita. Tapi oleh kerana ilmu dia tu meliputi, dia tahu belaka. Jadi sebab tu dia katakan bersama tu, serupa dengan duduk bersama. Hakikatnya tidak. Kalau kata bersama duduk dekat kita tu jadi jisim pula, berjisim. Begitu. Sebab tu dia kata ai bil ilm idh huwa munazzahun anil makan. Sebab Tuhan Maha Suci daripada bertempat. Aku bersamanya apabila dia mengingatiku. Mana aku tahu bila dia bersamaku, bila dia ingat pada aku. Kalau dia ingat kepadaku dalam dirinya, aku ingat kepadanya dalam diriku. Ini mana hadis mutasyabih ni, hadis mutasyabih belaka. Mana kalau dia ingat kepadaku dalam dirinya, aku ingat dia dalam diriku. Begitu. Apa makna dalam diriku? Misalnya dia ingat kepadaku dalam dirinya, mana orang lain tak tahu. Tak tahu. Ya, dia ni Islam. Katakanlah satu orang tu masuk Islam, tanah kubur orang kafir, buat cara orang kafir lah, bakar kau apa kau, tapi sebenarnya dia Islam dah. Itu makna ingat aku dalam dirinya. Maknanya orang lain tak tahu. Aku ingat dia dalam diriku. Maksudnya orang lain tak tahu juga, malaikat pun tak tahu kadang-kadang. Hak ni lah. Hak Nabi pun kata tak ada. Dah nampaknya akan datang, kita akan jumpa hadis. Suruh keluar hak mana ada dalam syurga ni. Orang ada la ilaha illallah walaupun seberat ni, seberat bali, seberat gani, seberat zarah. Sehingga Nabi kita pun akhirnya tak ada dah. Tuhan waktu ambil lagi. Waktu lah dia tahu. Fi nafsi. Fi nafsi. Aku ingat dia dalam diriku. Maknanya sesok orang lain tak tahu, tak ingat pun aku ingat. Gitu. Aku ingat. Begitu juga kalau kita ingat, kita tak oyak ke orang kita ingat. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Kalau dia tahu tak apa dah lah. Kita ingat apa-apa, nak buat apa-apa, nak buat kebajikan, kau nak buat apa-apa lah, kita berazab. Orang lain tak tahu, tapi Tuhan tahu. Bila dia tahu tak apa lah, tak usah lah. Mana kita bergantung dengan dia.